Sejarah 3/4 Bab 7 Usaha ke arah kemerdekaan. 7.1 Latar belakang idea negara merdeka. Objektif pembelajaran: 1. Memerihalkan latar belakang idea negara merdeka. 2. Menyatakan pertubuhan yang ditubuhkan ke arah idea kemerdekaan. Latar belakang idea negara merdeka. Perkembangan politik antarabangsa dan serantau mempengaruhi gelombang politik di negara kita. Benih kesedaran politik yang tumbuh di serata tempat mencetuskan idea negara merdeka. Pada 1938, wujud Kesatuan Melayu Muda (KMM). Kesatuan Melayu Muda dipimpin oleh Ibrahim Yaakob yang memperjuangkan kemerdekaan tanah air melalui konsep Melayu Raya. Idea ini merupakan penyatuan bangsa dan dunia Melayu berdasarkan aspek persamaan daerah, darah, kebudayaan dan bahasa yang menjadi satu rumpun yang sama, iaitu Melayu. Selepas KMM diharamkan, idea Melayu Raya terus diperjuangkan oleh Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung (KRIS) dan Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM). Pada tahun 1945, pertubuhan Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM) telah dipimpin oleh Dr. Burhanuddin Al-Helmi, Ishak Haji Muhammad dan Ahmad Bostamam. Parti ini menetapkan matlamat politik untuk menanam semangat kebangsaan dan bekerjasama dengan kaum lain bagi membentuk perpaduan. PKMM memperjuangkan kemerdekaan melalui konsep Melayu Raya. Melalui slogan Merdeka, PKMM berhasrat mendaulatkan hak rakyat dalam politik, ekonomi, agama, sosial dan kebudayaan. Pada tahun 1946, pertubuhan Angkatan Pemuda Insaf (API) telah ditubuhkan. Angkatan Pemuda Insaf dipimpin oleh Ahmad Bostamam. Pertubuhan ini memperjuangkan idea negara merdeka yang menekankan pemerintahan demokrasi dan dasar ekonomi yang mengutamakan rakyat dan keadilan sosial. Risalah Statement Politik API diterbitkan pada bulan Disember 1946 dengan slogan Merdeka dengan Darah, telah menyeru perjuangan mencapai kemerdekaan bangsa dan tanah air dengan jalan terbuka secara lembut. Namun begitu, perjuangan akan diteruskan melalui kekerasan jika terpaksa. Pendekatan ini, imej radikal ini menyebabkan API diharamkan oleh British. Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak telah ditubuhkan pada 1946. Pertubuhan Kebangsaan Melayu Sarawak di bawah pimpinan Datuk Petinggi Abang Haji Abdillah telah mempelopori gerakan yang menentang penyerahan Sarawak kepada British. Pertubuhan ini mahu Sarawak menjadi negeri merdeka di bawah pemerintahan Raja Brooke. Pertubuhan ini ingin berkerajaan sendiri sebagaimana yang dijanjikan dalam Perlembagaan 1941 oleh Raja Brooke. Pergerakan Pemuda Melayu telah ditubuhkan pada 1946. Kontroversi penyerahan Sarawak kepada British melahirkan Pergerakan Pemuda Melayu (PPM). Isibu yang rela berkorban jiwa untuk mendapatkan kemerdekaan penuh Sarawak. Catatan Merdeka dalam surat menyurat PPM menjelaskan bahawa gerakan PPM adalah untuk memerdekakan Sarawak. Anggota PPM menubuhkan Pakatan Sulit Rukun 13 yang nekat membunuh Gubernur, pegawai British dan Datu Melayu yang menyokong penyahan Sarawak. Penubuhan Rukun 13 membuktikan kebencian PPM terhadap kolonial. Pada tahun 1946 juga, United Malay National Organisation (UMNO) telah ditubuhkan. UMNO telah dipimpin oleh Datuk Om Jaafar, berusaha menyatukan orang Melayu
untuk mempertahankan hak bangsa Melayu dan kedudukan Raja-Raja Melayu. Dengan slogan Hidup Melayu, UMNO berjuang menentang Malayan Union bagi memelihara status quo orang Melayu dan kelautan Raja-Raja Melayu. Pada tahun 1951, slogan UMNO diubah kepada Merdeka untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu melalui perundingan. Penubuhan Parti Kebangsaan Melayu Labuan pada tahun 1946. Perjuangan Parti Kebangsaan Melayu Melaya untuk kemerdekaan tanah Melayu mempengaruhi penubuhan Parti Kebangsaan Melayu Labuan di Sabah. PKML yang dipimpin oleh Tengku Nordin dan Zakaria Gan menjalankan dasar tidak bekerjasama dengan penjajah dan menuntut Sabah dimerdekakan daripada British. Laungan Hidup Melayu Merdeka dalam penulisan surat Zakaria Gan kepada ahli PKML telah menekankan kesedaran kebangsaan untuk mereka. Pertubuhan Malayan Indian Congress MIC telah ditubuhkan pada tahun 1946. MIC yang diasaskan oleh John TV meletakkan objektif untuk bekerjasama dengan kaum lain dalam usaha memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu. MIC menegaskan bahawa kewarganegaraan yang tunggal kepada mereka yang menerima tanah Melayu sebagai tanah air dan sedia melepaskan taat setia kepada tanah Melayu. Pada tahun 1947, Hizbul Muslimin telah ditubuhkan. Perhimpunan Rakyat di Mahat Al-Ilya Al-Sharif, Gunung Semanggul, Perak telah melahirkan Majlis Agama Islam tertinggi MATA yang diterajui oleh ulama berpengaruh seperti Abu Bakar Al-Bakir, Syekh Fadlullah Suhaimi dan Syekh Abdul Fahim. Perhimpunan MATA melahirkan Hizbul Muslimin dengan matlamat mencapai kemerdekaan tanah Melayu sebagai negara Islam. British yang tidak senang dengan asas perjuangan Hizbul Muslimin telah mengharamkan pertubuhan tersebut. Pada tahun 1949, Malayan Chinese Association telah ditubuhkan. Tan Chelok yang memimpin MCA telah menegaskan bahawa MCA mempunyai tugas untuk menjadikan tanah Melayu yang berbilang kaum sebuah negara yang berdemokrasi penuh. Bagi menjayakan matlamat tersebut, MCA berusaha menyatukan masyarakat Cina dan bekerjasama dengan sebuah kaum di tanah Melayu dalam keadaan harmoni untuk kemerdekaan tanah Melayu. Pada 1951, Parti Islam Setanah Melayu telah ditubuhkan. Idea negara Islam telah diteruskan melalui penubuhan Parti Islam Setanah Melayu PAS. Dr. Burhanuddin Al-Helmi yang dipertua PAS telah menegaskan bahawa PAS bercita-cita membina satu negara dan satu bangsa yang teguh dengan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan rasmi yang tunggal. Kemerdekaan bagi PAS ialah tanah Melayu merdeka dengan menjalankan hukum Islam. Pada tahun 1951 juga, Independent Malayan Party IMP juga telah ditubuhkan. Datuk Onn Jaafar mengasaskan penubuhan Independent of Malayan Party IMP untuk melaksanakan idea tanah Melayu untuk Malayan. Selepas tahun 1949, pemikiran politik Datuk Onn Jaafar terarah kepada perpaduan kebangsaan. Bagi Datuk Onn Jaafar, tuntutan kemerdekaan tidak boleh dibuat tanpa kerjasama kaum lain yang diterima menjadi rakyat tanah Melayu. Beliau mahu orang Melayu menjadi pemimpin kepada orang bukan Melayu yang turut mempunyai hak dalam politik dan ekonomi. Rumusannya jelaslah bahawa idea negara merdeka tercetus secara menyeluruh dalam kalangan penduduk di negara kita yang meliputi pelbagai ideologi terhadap keinginan bebas daripada kolonial British. Walaupun wujud kepelbagaian idea negara merdeka,
semuanya menjurus ke arah matlamat yang sama, iaitu mempertahankan kedaulatan negara.